Okey, bila majlis datang dia letak kain tali kuning ni, mereka beritahu pada kita tak boleh berniaga kerana kita tak ada lesen. So kita tanya pada dia. Jadi saya oleh kerana sahabat saya ni, hamba Allah ni yang telah ambil tempat ni, dia banyak menolong saya. Jadi saya sendiri terus pergi ke Majlis Bandaraya Johor Bahru. Saya bertanyakan kenapa kedai saya kena seal dan sebagainya. Tapi mereka tidak boleh beri jawapan. Jawapan yang mereka berikan adalah kerana kita tak ada lesen. Jadi saya isukan balik. Daripada 2018 saya memohon lesen saya sampai ke 2020, kenapa mereka tidak memberikan saya lesen? Saya tidak dapat jawapan. Kalau betul lah saya punya lesen ni telah ditolak, saya tidak dapat sebarang apa-apa surat sekalipun. Apa-apa surat saya tak dapat. Dan saya rasa saya macam terhinaya lah kan. Tapi saya akur dengan apa yang majlis suruh. Saya tetap juga pergi buat baru. Saya buat baru dengan sahabat saya pergi buat baru pasal kedai tadi. Okey, kalau perhatikan kita punya kedai ni, kalau tengok daripada jarak kedai kita hingga ke jalan tidak mengganggu apa-apa kenderaan di sini. Dan kita juga kat kedai ni pun kita pernah diberitahu yang kedai kita perlu ada parking dan sebagainya. So kalau dekat belakang ni, kalau perhatikan dekat kedai kita ni pun ada juga signboard parking untuk kita punya customer masuk ke dalam untuk parking di dalam supaya tidak mengganggu jalan luar ni lah. Itu contoh dia lah. So sekarang ni yang saya nak isukan di sini ialah saya nak tanya kepada pihak berkenaan, okey, kenapakah saya punya kedai ni disil dan tidak diberi berniaga, sedangkan kawan saya yang membantu saya ni, dia mengambil alih kedai ni adalah untuk menolong anak jati Johor ataupun orang-orang Melayu kita sendiri yang terkesan ataupun yang susah untuk berniaga. Okey, di dalam kedai ni pun kalau diperhatikan, mereka berniaga pun saya rasa tak adalah banyak sangat mana pun kan. Cuma diorang terpaksa lalui kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup maksudnya diorang terpaksa juga berniaga walaupun mereka dapat cuma satu hari RM80-90. Jadi kat sini saya cuma nak satu je, saya nak tanya, kenapakah pihak majlis penguatkuasa datang untuk seal kita punya kedai. Jadi bila dia seal kedai kita, mereka mengatakan ada sekali lah penguatkuasa datang, dia kata kedai kita ni disil kerana tak ada lesen. Okey, kami akur lah, tak apalah kalau tak ada lesen. Dan kita telah buat baru. Kita telah buat baru pada 8 November. Saya datang pada waktu pukul 10 kaunter saya dan buat. Dan kita ada bertanya dengan orang di dalam kaunter setempat tu. Dan mereka berkata kalau kita buat lesen baru tu, tak apa, kita boleh terus berniaga. Tapi yang saya heran, kita kena seal. Okay, kalau berbalik pada 2018, saya telah memohon lesen tu, saya ingat dalam bulan berapa saya ada memohon lesen dan juga lesen bangunan lah. Jadi saya isukan di sini, saya diberitahu yang pihak IK ataupun saya rasa macam in-charge kesihatan dia akan datang untuk inspect kedai saya dan sebagainya. Saya berharap sangat IK datang untuk inspect kedai saya kan, sebab saya memerlukan lesen perniagaan tu. Tapi bila lesen bangunan saya telah lulus, saya dapati IK tetap juga tak datang dan kita tak diberitahu langsung sama ada kita punya lesen tu ditolak atau sebagainya, tak pernah dapat surat lah. So saya mohon di sini lah, kalau boleh saya mohon di sini, kalau ada pihak-pihak berkaitan, cuba tolong tengokkan, saya tidak menyalahkan sesiapa, cuma mungkin ada kesilapan daripada pihak kami. Tapi kalau betul berlaku kesilapan daripada pihak kami minta kalau pihak-pihak berkaitan tu berikan kami satu surat di mana kita boleh memperbaiki apa kesilapan kita sehingga kita mendapat lesen tu. Okey, so sekarang ni dah masuk tahun 2020, saya pun dah akur dengan lesen lama saya tu. Cuma kita ada lesen bangunan yang akan tamat pada 2022 Disember. Dan sekarang ni kita isukan ialah lesen yang terbaru saya buat pada 8 November. Isu lesen 8 November tu kita hantar, kita dah buat bayar ke kaunter setempat 8 November dan kita telah buat permohonan. Tapi sehingga kini pun kita masih belum dapat apa-apa. Masih lagi belum dapat apa-apa berita daripada pihak majlis yang mengatakan sama ada lesen kita ada ditolak ke ataupun datang IK untuk datang inspect kedai kita ke. Tidak ada sebarang berita. Dan kedai ni sebenarnya sudah ditutup hampir 1 bulan lebih. 1 bulan lebih adalah satu bukan kerugian untuk kita lah. Maksudnya sahabat saya ni dia buka kedai ni sebenarnya ialah untuk menolong warga-warga susah. Jadi bila dalam waktu PKP ni, jadi kalau diorang tak berniaga dalam masa sebulan, sedangkan diorang berniaga pun dapat RM90, RM80 macam tu. Tapi kalau dah sebulan lebih dan mereka tak berniaga, apa akan jadi pada kelangsungan hidup mereka lah. Maksudnya mereka ada keluarga, mereka ada ibu apa nak dijaga. Dan pekerja-pekerja sini saya difahamkan mereka semua datang daripada anak-anak orang susah yang tak habis sekolah dan sebagainya.
Jadi kita punya niat ialah untuk membantu. Kita bukan orang cakap nak dapat keuntungan yang besar, tidak. Kita hanya nak membantu. Tujuan sahabat saya ni, hamba Allah ni, dia memang nak membantu orang-orang susah. Tapi bila ditutup macam ni, kita terpaksa, kita tak boleh buat apa. Jadi saya menyeru dan kasihanilah kami. Saya minta ada pihak-pihak berkaitan datanglah bantu kami, berterangkan pada kami, datang tampil, beritahu kami apalah kesalahan kami sehingga kami tak benarkan buka. Jadi apa yang saya nampak dekat sini, saya dapat tahu ada lagi kedai-kedai yang disil waktu kami kena seal, tapi mereka sudah boleh beroperasi, tapi kedai kami tidak dibenarkan operasi. Jadi saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, cuma saya minta ada pihak daripada majlis datang untuk beri penjelasan kenapa kedai kami tidak boleh dibuka. Jadi untuk pengetahuan semua, kedai kita ni semuanya peniaga dan juga pekerja semuanya adalah 01, iaitu anak jati Johor. Jadi kalau anak jati Johor tidak boleh berniaga, dan kita bukan berniaga tepi jalan, kita berniaga di dalam kawasan tanah kami sendiri, kawasan personal, dan saya sudah cek dekat unit perancangan negeri Johor bahawa tanah kita ni adalah tanah komersial, bukan tanah kediaman. Tanah komersial, dan kita telah bayar. Saya dah sebelum saya naikkan bangunan, saya dah cek dah, memang tanah komersial. Dan kita tidak mengganggu, langsung tidak mengganggu. Kalau cik boleh datang, siapa-siapa yang berkaitan boleh datang tengok sendiri keadaan kedai ni, kita tidak mengganggu. Bahkan masa kita buka kedai ni, kita dapat sokongan ramai daripada penduduk-penduduk di sini. Sebab dulu tempat ni dia agak sunyi. Jadi sampaikan yang orang daripada Kuil Glass ni pun datang jumpa kita. Dia orang berterima kasih kerana kita buka tempat ni. Jadi tempat ni dulu agak sunyi, tapi sekarang setelah kita buka, tempat ni dah kurang jenayah daripada segi macam-macam rompakan ataupun apa-apa sajalah. Okey. Cuma sekarang ni saya minta dan merayu sangatlah, kalau boleh saya mintalah ada pihak yang datang tampil jumpa saya ataupun jumpa sahabat saya ni, beritahu dengan dia apakah kesilapan kita sehingga mereka tidak benarkan kami buka. Kalau masuk hari ni, saya rasa dah sebulan lebih, dah sebulan 10 hari dah. Sebulan 10 hari dan kita tak boleh berniaga. Dan untuk pengetahuan semua, peniaga-peniaga yang tak boleh berniaga ni hampir hilang. Dia sampai dah tak boleh makan. Pasal dia orang tak boleh makan sebab dia orang hanya bergantung pada perniagaan di sini. Jadi bila mereka tak boleh berniaga, mereka hilang pendapatan terus. Kalau cik tengok kat sini, kalau tanya dengan saya punya waiter kat sini, kadang-kadang tengok beg duit dia orang pun tinggal RM5-10 je. Dia orang tak boleh nak berniaga, tak boleh. Tapi kita tetap juga bagi gaji pada kerja-pekerja ni. Kita tak lari daripada tanggungjawab kita lah. Cuma yang saya minta lah, sekarang ni kita tak nak salahkan sesiapa, cuma saya nak minta satu aja. Tolonglah salah seorang ataupun siapa-siapa saja yang berkaitan, datanglah tampil untuk memberitahu kita apakah kesilapan kita sehingga kita tidak dibenarkan buka. Padahal kita telah mengikut spek majlis 100% dan dokumen yang kita hantar kepada pihak berkaitan pun adalah 100% komplit. Jadi apakah, sampai sekarang kita tak tahu apa sebab kita tak boleh berniaga. So sampai bila kita tak boleh berniaga? Jadi kita dah tanya dengan macam-macam orang, dan kita dah tampil dengan jumpa orang, kita tampilkan dengan kita punya dokumen, semua dokumen kita adalah diberitahu adalah 100% komplit. Dan kalau tengok kat dalam ni, saya buat betul-betul 100% majlis punya spek, siap dengan G-strap, siap dengan LPG sistem, siap dengan bomba punya sertifikat, jarak daripada bangunan ke pagar, jarak bangunan daripada ke jalan raya 6 meter, 3 meter, semua kita ikut spek majlis. Jadi sebab tu kita tak tahu apakah silap kita. Jadi saya minta sangat, lagi sekali saya minta untuk kali terakhir, tolonglah kami. Bukan hanya tolong saya, tolong kami lah, kami sebagai peniaga-peniaga jati anak Johor ni. Saya minta tolonglah datang tampil, beritahu apakah kesilapan yang kita telah buat sehinggakan majlis tidak benarkan kita berniaga. Sebab kita ni anak orang Melayu Johor, memang jati Johor 01. Jadi kita minta tolonglah. Kita minta tolong kalau boleh. Saya rasa itu sajalah. Cuma saya sedih lah sebab dah hampir sebulan lebih kan, tak ada sebarang jawapan.